Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Ramadan kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 sekalian. Hari ini kita akan sambung lagi topik untuk bab 3 kelestarian alam sekitar, dan hari ini kita akan menghabiskan bab ini dengan membincangkan subtopik seperti pencemaran alam sekitar dan pemeliharaan alam sekitar. Kita mulakan dengan subtopik 3.2, pencemaran alam sekitar. Okey, kita akan berkenalan dengan 4 jenis pencemaran yang sedang giat berlaku di bumi kita. Apakah jenis-jenis pencemaran tersebut? Yang pertama sekali, pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran tanah. Yang ketiga, pencemaran terma. Kita tahu apa itu terma? Terma ini ialah pencemaran yang melibatkan perubahan suhu dan iklim di bumi lah. Kemudian yang keempat, pencemaran air. Kita akan membincangkan 4 jenis pencemaran ini satu persatu. Yang pertama sekali kita mulakan dengan pencemaran udara. Pencemaran udara ini terbahagi kepada dua, yaitu pencemaran udara yang disebabkan oleh semula jadi, ianya berlaku secara semula jadi, dan yang kedua yang berlaku disebabkan oleh angkara manusia. Yang pertama, contohnya letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi boleh membebaskan asap beracun yang boleh menjejaskan udara di persekitaran kita. Pencemaran udara secara semula jadi juga boleh berlaku akibat pembakaran hutan. Juga boleh berlaku apabila berlakunya ribut debu. Ini biasa berlaku di negara-negara padang pasir lah, yang banyak dia punya debu kan. Di Malaysia tidak berlaku lah ribut debu ni. Yang seterusnya ialah pencemaran udara yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Contoh yang pertama, gas egsos daripada alat ataupun kenderaan bermotor, kereta, motosikal, bas, lori dan sebagainya. Kenderaan-kenderaan bermotor ini kebanyakannya akan membebaskan gas yang tidak elok untuk udara di sekeliling kita. Contoh yang kedua, stesen jana kuasa terma. Seperti yang kamu tahu, stesen jana kuasa terma ini juga banyak menghasilkan asap sebagai produk sampingan, yang mana kandungan asap itu adalah tidak sehat untuk kualiti udara kita. Pencemaran akibat industri dan tapak pelupusan sampah. Apabila sampah sisa buangan manusia dibawa ke tapak pelupusan, ianya akan dibakar, dan asap hasil daripada pembakaran itu boleh mencemarkan alam sekitar kita. Seterusnya kita beralih kepada pencemaran air. Pencemaran air boleh berlaku akibat sisa. Apakah sisa yang dimaksudkan? Sisa yang dimaksudkan ialah sisa domestik seperti deterjen ataupun kumbahan. Apa itu deterjen? Deterjen ni ialah bahan pencuci untuk membersihkan baju, pinggan dan banyak lagi. Apabila kita membersihkan bahan menggunakan deterjen, hasil sampingannya iaitu buih sekiranya mengalir kepada air, ianya boleh mencemarkan air tersebut. Kemudian kumbahan. Apa itu kumbahan? Kumbahan itu najis kita lah, bahan buangan manusia, yang mana ianya boleh mencemarkan air sekiranya tidak dirawat dengan cara yang betul. Selain itu, pencemaran air juga boleh berlaku akibat sisa pepejal seperti sampah sarap. Kita di Tawau kita boleh tengok kan, sampah ataupun longkang-longkang besar yang terdapat di kawasan bandar sana kebanyakannya penuh dengan sampah. Yang seterusnya pula, bahan buangan industri seperti grease. Sekiranya dibiarkan mengalir kepada sungai ataupun parit ataupun sumber air, ianya pasti akan mencemarkan sumber air kita. Air kita juga boleh tercemar dengan penggunaan bahan kimia untuk pertanian. Contoh di sini baja kimia dan juga racun perosak. Baja kimia kita gunakan untuk menyuburkan tanaman, manakala racun perosak kita gunakan untuk mengawal serangga perosak daripada merosakkan tanaman. Akan tetapi, apabila penggunaan kedua-dua bahan kimia ini tidak diatur dengan betul, ianya boleh menjejaskan air di sekeliling kita. Tumpahan minyak, ini biasa kamu nampak di TV kan? Yang ketiga ialah pencemaran tanah. Pencemaran tanah boleh berlaku akibat penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan. Bahan-bahan ini sepatutnya digunakan untuk menyuburkan tanah untuk tujuan penanaman. Akan tetapi, jika penggunaannya tidak terkawal dan berlebihan, ianya sudah pasti boleh menyebabkan pencemaran kepada tanah kita.
Selain itu, pencemaran tanah juga boleh berlaku akibat hujan asid. Ya, kamu sudah pernah belajar mengenai hujan asid kan? Bagaimana ia berlaku dan apa kesannya? Pengurusan sisa pepejal yang kurang sesuai. Maksudnya di sini, apabila kita melupuskan sampah di kawasan tanah, sekiranya tidak dimanage dan diurus dengan betul, ianya boleh mencemarkan tanah kita. Kamu boleh tengok banyak kawasan-kawasan tapak pelupusan sampah ini, tanahnya sudah tidak subur. Baunya busuk akibat sisa-sisa yang berlebihan dan tidak diurus dengan betul. Dan yang terakhir, pencemaran tanah juga boleh berlaku akibat sisa-sisa elektronik. TV lama, radio lama, bahan-bahan elektronik lama sekiranya dibuang, ianya tidak akan mudah mereput di tanah dan ini akan menyebabkan pencemaran kepada tanah. Yang terakhir, pencemaran terma. Pencemaran yang boleh mengakibatkan perubahan suhu dan iklim di bumi. Oke, sebab yang pertama, penyahutanan. Maksudnya di sini, pencemaran terma boleh berlaku apabila kita menebang hutan sehingga habis pokok-pokok yang ada di sekeliling kita. Apabila tiada tumbuh-tumbuhan secara tidak langsung, ianya boleh mengakibatkan suhu di sesuatu kawasan semakin tinggi dan berlaku pencemaran terma. Selain itu, pencemaran terma juga boleh berlaku akibat aktiviti perindustrian yang tidak terkawal melalui pembebasan asap-asap yang boleh menjejaskan suhu di sesuatu kawasan. Dan yang terakhir, pencemaran terma juga boleh berlaku akibat pembakaran bahan api, kenderaan ataupun mesin. Seterusnya kita beralih kepada tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Oke, pertama sekali kita berkenalan dengan satu istilah yang dipanggil sebagai Indeks Pencemaran Udara ataupun IPU. Cikgu percaya jika kamu suka menonton berita, kamu akan dengar istilah ini disebutkan di kaca-kaca TV, terutama apabila berlakunya pencemaran udara seperti pembakaran terbuka ataupun jerebu. Ya, IPU ini apa? Ianya adalah parameter untuk menentukan tahap pencemaran udara. Senang kata kita guna ini untuk menentukan udara kita ini tercemar ataupun tidaklah. Oke, kamu rujuk carta ni. Kamu tengok di situ. Kalau bacaan IPU itu daripada 0 hingga 50, maknanya udara itu baiklah ataupun good bahasa Inggrisnya. Kemudian kalau warna hijau tu 51 hingga 100, maknanya ianya sederhana, masih okey lah. Tapi kalau sudah start 101 hingga 200, dia sudah tidak sihat. Kemudian oranye dan yang merah tu atas daripada 300, ianya sudah boleh dikira sebagai berbahaya untuk manusia. Okey, cikgu ambil satu contoh di sini. Ini cikgu ambil bacaan ketika berlaku fenomena jerebu beberapa tahun lepas, tahun bila ni ya? Tahun 2009, 3 tahun lepas ya. Time tu negara kita kena jerebu yang teruk akibat pembakaran hutan. Tengok bacaan-bacaan IPU yang ada di negeri-negeri yang ada di Malaysia. Kalau sekarang kita tengok bacaan COVID kan, tapi kalau dulu kita tengok bacaan jerebu. Kamu tengok di sini. IPU yang paling tinggi Pulau Pinang ni 261. Maknanya semakin tinggi bacaan IPU, semakin tercemarlah udara di tempat tersebut. Seterusnya pula ialah Biochemical Oxygen Demand ataupun kependekannya BOD. Okey, dengar baik penjelasan cikgu kerana ianya agak popular dalam soalan exam. Okey, BOD ini kita guna untuk menentukan tahap pencemaran air. Kalau IPU kita guna untuk udara, BOD kita guna untuk air. Apakah yang dimaksudkan oleh BOD ataupun Biochemical Oxygen Demand? Okey, tengok gambar aja ni. Okey, BOD ini ialah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik di dalam sesuatu sumber air. Fahamkah? Dah faham kan? Okey, senang cerita beginilah. Di dalam air kita ini ada banyak gas oksigen terlarut, sama macam di udara. Dalam air pun ada juga. Oksigen dalam air ini yang terlarut ini digunakan oleh hidupan-hidupan marin untuk bernafas. Akan tetapi apabila air tersebut tercemar, akan banyak mikroorganisma yang tinggal di dalam situ. Mikroorganisma ini akan menggunakan oksigen terlarut ini untuk membiak dan banyak lagi, sehingga kan oksigen itu tidak mencukupi untuk hidupan marin yang lain. Dan apabila bilangan mikroorganisma dalam sesuatu air itu semakin banyak, ini akan menjadi petanda bahawa air tersebut akan menjadi semakin tercemar.
Merujuk kepada carta ini, melalui carta ini kita boleh tengok sejauh mana BOD ini berkait rapat dengan tahap pencemaran air. Okey, kamu tengok yang hijau tu. BOD levelnya 1 hingga 2, maknanya air itu very good, bagus. Maknanya dia tidak tercemar. Kemudian yang kuning tu, 3 hingga 5. Nilai BOD dia 3 hingga 5, maknanya dia sederhana. Dia bersih tapi sederhana saja levelnya. Kemudian yang oranye tu 6 hingga 9, maknanya poor, agak tercemar sudah. Banyak mikroorganisma di situ. Kemudian nilai 100 ke atas, maknanya very polluted, sangat-sangat tercemar. Jadi semakin tinggi bacaan BOD sesuatu sampel air, semakin banyak mikroorganisma yang berada di dalam air itu. Okey, apa contoh air yang BOD-nya tinggi? Senang je lah. Air parit yang tercemar, air kumbahan, apa semua tu. Ya, contoh air yang BOD-nya rendah, air yang bersih lah. Yang ikan boleh hidup, maknanya BOD dia rendah. Kesimpulannya, apabila nilai BOD tinggi, aras pencemaran air adalah tinggi kerana bilangan bakteria adalah banyak. Akibat bilangan bakteria yang banyak itu, kepekatan oksigen terlarut akan menjadi rendah. Dan apabila oksigen sudah jadi rendah, bilangan organisme akuatik akan berkurang sebab tiada oksigen. Itu adalah kesimpulan ataupun bagaimana BOD ini mempengaruhi kualiti sesuatu sampel air. Dewasa ini banyak usaha-usaha yang dijalankan untuk memastikan sumber air di negara kita sentiasa dapat dirawat dan dibersihkan. Dan salah satu contohnya ialah penggunaan teknologi hijau seperti penggunaan bebola lumpur mikroorganisma efektif ataupun efektif mikroorganisme lah. Apa benda ni sebenarnya? Okey, ianya digunakan untuk merawat air sungai yang tercemar. Kita gunakan mikroorganisma efektif ini, kita hasilkan bebola-bebola lumpur, kemudian bebola lumpur ini kita masukkan ataupun kita letakkan di sumber air untuk merawat air tersebut. Nampak macam mudah, tapi kaedah ini sebenarnya sangat mesra alam dan berkesan untuk membantu merawat air. Okey, seperti yang kamu tengok di video itulah, pakcik tu kan. Dia buat bebola-bebola lumpur menggunakan mikroorganisma efektif untuk tujuan membersihkan sumber-sumber air. Selain untuk merawat air, ianya juga boleh digunakan untuk tujuan pertanian, perikanan dan penternakan. Ikan boleh makan, ternakan pun boleh makan. Kaedah pembuatan bebola lumpur ini kamu boleh nampak di buku teks muka surat 106. Kalau bukan PKP, sebenarnya kita boleh cuba untuk buat di makmal lah, tapi apa boleh buat. Okey, apakah mikroorganisma efektif yang digunakan untuk menghasilkan bebola lumpur ini tadi? Contoh mikroorganisma yang digunakan adalah bakteria asid laktik. Apakah khasiatnya? Ianya boleh membantu merawat sisa kumbahan, menyingkirkan bau busuk air, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma bahaya, dan memudahkan perebutan bahan organik. Okey, kemudian mikroorganisma efektif yang kedua yang boleh kita gunakan untuk menghasilkan lumpur tadi dipanggil sebagai bakteria fotosintetik. Ianya boleh membantu penghasilan makanan haiwan dan juga tumbuhan akuatik. Dan yang ketiga, yeast. Ianya boleh menghasilkan bahan keperluan bagi pertumbuhan tumbuhan hijau. Untuk yang terakhir, kita akan memasuki subtopik 3.3, pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Kamu akan berkenalan dengan teknologi emisi negatif. Apa itu teknologi emisi negatif? Ianya adalah satu teknologi yang boleh kita gunakan untuk menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera kita. Okey, sebagai contoh satu teknologi ini ialah mikroalga marin. Okey, mikroalga marin ini adalah mikroorganisma yang banyak tumbuh ataupun hidup di kawasan lautan. Ianya boleh didapati secara percuma. Seperti yang pernah kamu pelajari pada bab 1, mikroalga ini ataupun alga adalah sejenis mikroorganisma yang boleh menjalani proses fotosintesis. Ianya menggunakan karbon dioksida di udara untuk menghasilkan tenaga ataupun makanan untuk alga tersebut. Menggunakan teori ini, para saintis telah membangunkan satu teknologi di mana mikroalga marin ini kita gunakan sebagai satu sumber tenaga. Contohnya seperti video yang cikgu tunjuk inilah, ya, mikroalga ini mereka gunakan untuk menjanakan tenaga di bangunan ini. Kamu tengok gambar tu kan? Ianya boleh menghasilkan tenaga dan juga haba untuk memanaskan
dan menjana elektrik di bangunan tersebut. Selain itu, terdapat juga negara-negara maju yang menggunakan mikroalga marin ini untuk menjana tenaga yang lebih mesra alam dan juga boleh membantu mengurangkan kadar karbon dioksida di udara kita. So, that's all for today. Itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu boleh paham dan cuba untuk membaca lagi dan buat kajian lagi untuk lebih memahami topik ini. Sekiranya ada masalah macam biasa, boleh berhubung saja dengan cikgu dan jangan lupa siapkan tugasan lain yang cikgu berikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.